Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda bi qiraati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita ulang kaji daripada awal insya-Allah. Pelajaran kita bermula daripada fi'il madhi ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab ni ada 3 perbuatan yang penting, madhi, mudhari', amar ya. 3 je. Okey, kita tumpukan kepada yang pertama dulu. Dia punya ulang kaji balik wazan kita insya-Allah. Jadi wazan nombor 1 fa'ala. Fi'il mudhari'nya yaf. Ini adalah asas penting yang perlu kita kuasai ya. Madhi dan mudhari'. Ini asas penting. Madhi dan mudhari' ini memang menjadi satu perkara yang ditekankan di dalam pengajaran Melayu bahasa Arab ni. Penting sangat. Kalau boleh, kalau kita dapat kenal orang sebut fa'ala satu. Nazala orang tu kat sini orang satu. Kena ingat gitu insya-Allah sampai tahap insya-Allah. Kita akan ulang-ulang sampai kita boleh ingat dia insya-Allah. Ini wazan nombor 1 ni plain ni insya-Allah ya. Kosong. Fa'ala yaf'alu. Dia boleh jadi fa'ala yaf'alu. Boleh jadi fa'ala yaf'ulu dan macam-macam bergantung kepada perbuatan ya. Ini kita kena tengok dia punya wazan nombor 1 ni. Biasanya dalam perkamusan kita ni kita akan buat dash dan tunjukkan di fi'il mudhari'. Itu wazan nombor 1 tu. Jadi wazan nombor 1 dan wazan nombor 2 af'ala. Af'ala. Jadi dia akan jadi fi'il mudhari' dia yuf'il. Sampai bila-bila? Af'ala yuf'ilu. Akhraja yukhriju. Azlama yuzlimu. Semua macam tu. Standard ya, semua itu. Mana kalau jumpa perkataan yuslimu contohnya, ya? Yuslimu, maka kita kena pandai tolak dia. Tolak di fi'il madhi dia aslama. Tolak dia, kena tolak tu. Dia kena pandai main af'ala yuf'ilu. Kalau jumpa perkataan yang macam yuf'ilu, kena tolak dia menjadi malah itu cara dia tu. Tengok. Yuf'ilu. Wazan nombor 1 dan wazan nombor 2 tu. Yuf'ilu. Yang membezakan dengan nombor 1 adalah dia punya ya dia bagi depan. Yuf'ilu. Kalau perkataannya yukhriju, maka dia punya fi'il madhi dia ialah akhraja. Akhraja yukhriju. Yukhriju akhraja. Dia kena main gitu, dia kena main itu sampai kita pandai insya-Allah. Selagi kita tak pandai dia punya reverse, forward reverse ni, dia akan jadi masalah lagi lah. Jadi kita ingat insya-Allah tu. Untuk wazan nombor 3 fa'ala. Maka dia akan jadi fi'il mudhari' dia yufa'ilu. Sekali insya-Allah fa'ala yufa'ilu. Sallama yusallimu. Sallama yusallimu. Ada 'allama yu'allimu. Mesti begitu. Insya-Allah. Baik. Itu nombor 4. Okey, nombor 4 fa'ala. Fi'il mudhari' dia akan jadi yufa'ilu. Jahada yujahidu. Yujahidu tolak jahada. Kalau jumpa dalam Quran yujadilu jadala. Dia kena ikut pattern itu, ikut. Itu bahasa Arab ni bahasa yang berpattern. Orang kata kalau kita belajar bahasa Cina, kita belajar dia punya simbol. Bahasa Jepun kanji dia. Bahasa Arab belajar apa? Dia punya wazan. Wazan dan kata dasar. Itu penting sangat tu. Wazan dan kata dasar. Kena belajar insya-Allah. Jadi ifta'ala ini wazan yang nombor 5 ya. Ifta'ala. So ifta'ala dia akan ubah pada fi'il mudhari' sampai bila? Yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu. Ittaba'a yattabi'u. Kalau jumpa perkataan yattabi'u, fi'il mudhari' dia adalah ittaba'a. Baik. Itu cara dia insya-Allah. Infa'ala yanfa'ilu. Yang nombor 7 nombor 8 tafa'ala
yatafa'alu. Tafa'ala, yatafa'alu. Tawakkala, yatawakkalu. Nah, masalah Istaf'ala, yastaf'ilu. Istaf'ala, yastaf'ilu. Istaghfara, yastaghfiru. Yastaghfiru, tolaknya istaghfara. Istaghfara. Dia kena pada tolak gitu kena main insya-Allah. Baik. Pelajaran kita yang lepasnya ialah berkenaan dengan ismul fa'il. Kita dah belajar semua insya-Allah tu fa'il madhi, fa'il mudhari' dan segala yang berkaitan dengan dia punya pelaku dia tu dah settle insya-Allah. Cuma malam ni kalau kita kembali balik kepada pelajaran kita yang lepas, iaitu berkenaan dengan kata nama pelaku. Kata nama pelaku itu kata nama pelaku namanya ismul fa'il. Ismul fa'il. Apa dia punya kaedah kata pelaku ni gini ya. Ini. Fa'il madhi dan fa'il mudhari' ni. Fa'il madhi ni dia menunjukkan perbuatan yang sudah berlaku. Kalau kita kata perkataan tu fa'ala, kharaja, maksudnya orang tu dah keluar dah. Kalau kita kata yakhruju, maknanya dia ni sentiasa keluar ataupun sedang keluar sebagainya lah ya. Yakhruju. Tapi kita nak kata orang yang isim fa'il adalah kita mengubah perbuatan ni, fa'il madhi dengan fa'il mudhari' ni menjadi perkataan itu atau makna tu lekat pada dia. Lekat pada dia kata orang. Ismu fa'il. Nama tu lekat pada dia. Maksudnya macam ni ya. Contohnya kita ambil satu perkataan. Contohnya kafara kan? Kafara. Perkataan nombor 1. Kafara. Fa'il mudhari'nya adalah yakfuru. Kafara. Fa'il mudhari'nya yakfuru. Ini masih perbuatan. Ini perbuatan yang lepas. Ini perbuatan yang sentiasa berlaku. Mana fa'il mudhari' regular. Mana regular senang. Berlaku. Esok berlaku lagi. Lusa berlaku lagi. Nama fa'il mudhari'. Ataupun fa'il mudhari' juga memberi makna perkataan yang atau perbuatan yang akan berlaku. Fa'il mudhari' juga akan berlaku. Kafara, kufur. Yakfuru, dia sentiasa kufur. Yakfuru. Baik, kalau nak kata orang yang kufur. Maknanya perkataan kufur itu, masuk isim fa'il ni ialah perkataan kufur itu dah melekat pada badan dia. Dah melekat. Jadi orang yang kufur. Itu maksudnya. Bukan sudah kafir ataupun sedang kafir. Orang yang kafir. Orang yang itu nak jadikan dari perbuatan madhi dengan mudhari' ni menjadi orang yang kita namakan dia ismul fa'il. Ismul fa'il. Maksudnya kita dah kata orang tu orang yang kafir. Bukan orang yang sedang kafir betul-betul kafir, tapi orang yang kafir. Bukan orang yang sudah beriman atau sudah beriman, orang yang beriman. Itu yang dimasukkan dengan ismul fa'il. Ismul fa'il ni kalau kita tengok dalam ilmu balaghah, dia ada dia punya makna-makna di sebalik dia. Hebat tuan punya. Hebat ya. Al-Quranul Karim dia menggunakan fa'il madhi, ada rahsia dia. Dia menggunakan fa'il mudhari', ada rahsia dia. Kadang-kadang dia menggunakan isim fa'il, ada rahsia dia. Itu kita belajar dalam ilmu, nama dia ilmu balaghah. Baik, sementara ni kita belajar dia punya kaedah dia dulu. Fa'il madhi, fa'il mudhari'. Sekarang ni kita nak belajar macam mana kita nak ubah ismul fa'il ataupun fa'il madhi pada fa'il mudhari' ini kepada ismul fa'il. Ini kaedah dia. Kita tengok kaedah dia insya-Allah. Kaedah dia macam ni ya, insya-Allah isim fa'il Jadi gini ya, untuk kita pergi kepada isim fa'il ni, kita kena faham dulu fa'il madhi, fa'il mudhari'. Dia punya fa'il madhi, fa'il mudhari', perubahan daripada madhi kepada mudhari', mudhari' kepada madhi, kena faham dulu. Baru kita akan dapat pergi dengan mudahnya ismul fa'il. Baik, apa-apa pun kita akan buat latihan tengok insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok cara dia, kaedah dia macam ni ya. Kaedah pembentukan fa'il kata kerja pelaku. Ini ada dalam kita punya buku latihan yang warna merah tu kan. Muka surat berapa tahu? Muka surat 9. Ada kat situ. Ada kat situ insya-Allah. Ini cara mudah kita nak buat ismul fa'il. Untuk wazan nombor 1, ini wazan ya. Untuk wazan nombor 1, isim fa'il dibentuk daripada fa'il madhi. Fa'il madhi. Itu cara dia. Untuk wazan nombor 1. Untuk wazan nombor 1 ya. Fa'ala. Wazan nombor 1 apa dia? Wazan nombor 1. Fa'ala. Yaf'alu. Ini nombor 1 ni. Untuk wazan nombor 1. Kalau perbuatan yang kita nak jadikan isim fa'il itu jatuh pada wazan nombor 1, maka dia dibentuk daripada fa'il madhi. Cara dia ialah gini. Fa'ala, wazan nombor 1.
Jadikan dia fa'ilun saja. Fa'ala fa'ilun. Ja'ala ja'ilun. Khalaqa khaliqun. Kataba katibun. Itu cara dia. Kafara kafirun. Itu cara dia. Itu kalau perbuatan yang kita nak tu jatuh pada wazan nombor 1. Ataupun kalau kita jumpa dalam Quran, bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ni, maka dia isim fa'il jatuh pada wazan nombor 1. Bila kita tolak pada fa'il mudhari' dia, itulah dia. Kalau khaliqun, tolak pada fa'il madhi dia, khalaqa. Jadi kita cari perkataan khalaqa tu dalam kamus. Perkataan khaliqun tidak akan ada dalam kamus tu. Takkan ada, takkan senarai punya. So kita belajar insya-Allah. Baik, itu wazan nombor 1. So wazan nombor 1 dibentuk daripada fa'il madhi insya-Allah dah. Fa'il madhi, fa'ala fa'ilun. Sekali lagi, khalaqa khaliqun. Fahima fahimun. Rakiba rakibun. Hakala ya. Insya-Allah. Itu cara pembentukan isim fa'il untuk wazan nombor 1. Maknanya kalau kita jumpa dalam Quran wazan macam ni, maka dia adalah isim fa'il daripada wazan nombor 1. Kalau nak cari makna dia, pergi pada fa'il ma, tolak pada fa'il madhi wazan nombor 1. Itu cara dia lah. Ini cara yang biasa digunakan lah. Okey, ini. Jadi kita untuk memahami bahasa Quran ni, kita mesti cam dia punya kata nama pelaku ni. Fa'ilun. Macam ni. Kalau jumpa macam ni, mana isim fa'il. Dia bukan lagi fa'il madhi, bukan lagi fa'il mudhari'. Dia dah jadi noun, isim biasa dah. Boleh masuk alif lam, boleh? Masuk alif lam. Al-fa'ilu. Al-ja'ilu. Boleh masuk alif lam. Sebab kita kata kalau dah jadi isim, boleh masuk alif lam. Boleh masuk tanwin. Fa'ilun. Ja'ilun. Boleh masuk sandaran, masukkan kat sini. Ja'ilun, masuk apa kat sini? Boleh sandarkan. Fa'iluhu, masukkan domir boleh. Masuk apa-apa saja yang boleh pada isim, semuanya boleh pada dia insya-Allah. Dia tak jadi perbuatan lagi lah. Selesai. Maknanya kalau wazan nombor 1, kata nama pelaku dibuat daripada fa'il madhi. Tambah apa? Tambah alif. Sebut sekali, fa'ala fa'ilun. Kharaja kharijun. Hakada insya-Allah. Wazan nombor 1. Baik, untuk wazan nombor 2 dan seterusnya. Senang dan seterusnya dah. Maka kita ambil daripada fa'il mudhari'. Ini untuk wazan nombor 2 dan seterusnya diambil daripada fa'il mudhari'. Cara dia ialah gini. Kita perkataan pertama tu, tepat ya ni kan? Tepat ya ni kita ubah kepada mu. Mu semua ya. Dan sebelum akhir bagi bawah. Pastikan ya, sebelum akhir bagi bawah ya. Biasa dia ikut fa'il mudhari' lah. Jadi jom sama terima insya-Allah. Yuf'ilu. Jadi muf'ilun. Yufa'ilu. Fa'il mudhari' dia punya masdar dia, dia punya kata isim semua fa'il mufa'ilun. Itu cara dia. Jadi yuf'ilu muf'ilun. Yufa'ilu mufa'ilun. Mesti ambil daripada fa'il mudhari'. Lupakan fa'il madhi tu, fa'il madhi lupakan dulu. Yufa'ilu. Dia fa'il madhi dia fa'ala yufa'ilu. Ambil dari sini. Mufa'ilun. Fa'il madhi dia ifta'ala. Fa'il mudhari' dia yafta'ilu. Isim fa'il dia mufta'ilun. Izan, nombor 6 pula. Infa'ala yanfa'ilu. Izan isim fa'il munfa'ilun. Nombor 7. Tafa'ala. Fa'il mudhari' tafa'ala. Ambil fa'il mudhari' ni ubah pada mutafa'ilun. Ini ubah ya tafa'alu sebenarnya pada atas ni. Ini bagian atas ya, silap ni. Betulkan balik insya-Allah. Jadi yatafa'alu, walau macam mana pun kalau kita buat isim fa'il kena dia punya paksa dia duduk kat bawah juga. Mutafa'ilun. Mutafa'ilun. Nombor 8, fa'il madhinya tafa'ala yatafa'alu mutafa'ilun. Nombor 9, istaf'ala yastaf'ilu mustaf'ilun. Ambil pada fa'il mudhari'. Ini kaedah asas pembentukan ismul fa'il. Nanti kita akan ada masa lagi, kita akan terangkan apa rahsia di sebalik isim fa'il tu. InsyaAllah nanti insyaAllah kalau ada masa lagi, kita akan belajar apa rahsia dia. Contoh-contoh penggunaan dalam Quran, ini contoh dia lah. Maknanya kalau kita nampak dalam Quran perkataan muflihun contohnya kan. Al-muflihun.
Maka kita tahulah bahawa dia ismul fa'il. Mim muflihun. Waw dan nun ini ditambah untuk menunjukkan banyak. Tak apa itu kemudian insya-Allah ya. Alif lam ada tambahan juga. Jadi perkataannya adalah muflihun. Sekali sebut insya-Allah muflihun. Kata dasarnya adalah falaha. Ini adalah ismul fa'il daripada wazan nombor berapa katanya? Nombor 2. Macam mana tahu nombor 2? Dia ada mu saja ya. Dia ada mu. Menunjukkan dia akan turun nombor 2 dan seterusnya. Kalau nombor 3 dia ada sabdu. Kalau nombor 4 dia panjang kat sini. Nombor 5 lagi dah jauh. Nombor 9 lagi dah jauh. Jadi nombor 2 lah. Jadi kalau muflihu, nak cari perkataan muflihu tu tidak akan ada di dalam perkamusan kita. Tak ada punya. Carilah kat mana pun tak akan ada punya. Jadi kalau nak cari dia kena pergi. Pertama sekali kata dasar dulu. Apa dia? Falaha. Pergi ke falaha. Jumpa kat falaha tu. Kat bawah tu tak jumpa lagi tu. Kena tahu dia punya asal dia. Asal usul dia. Ini adalah ismul fa'il daripada wazan nombor 2. Apabila wazan nombor 2 didatang daripada fi'il mudhari'. Kan? Jadi fi'il mudhari' ni adalah yuflihu. Jadi kalau tolak kepada fi'il madhi, aflaha. Cuba kita tengok falaha. Jom tengok dalam kamus kita. Falaha. Jom tengok sama-sama. Kamus kita mana falahanya? 164 ya. 164. Falaha. Mana falaha ya? Falamha. Bawah sekali. Masya-Allah. Perkataan falaha ni dalam Quran kerap juga tu. Ada 3 bar ni kerap insya-Allah. Simbol 3 ni menunjukkan bahawa perkataan ataupun kata dasar ni digunakan kerap dalam Quran. Aflaha. Itulah perkataan yang timbul. Hanya itu je dah. Berjaya. Fa'il apa tu? Fa'il madhi. Wazan nombor 2. Mana kedudukannya? Aflaha. Ini duduk kat sini. Aflaha. Aflaha. Fa'il mudhari'nya yuflihu. Otomatik kita tahu. Yang ini dia tak bagi tahu punya ada jadual lah. Yang hanya dibagi tahu adalah fa'il madhi untuk wazan nombor 1 je. Itu yang ada mudhari'. Yang lain tak ada. Jadi yang ini jatuh pada wazan nombor 2. Jadi aflaha yuflihu. Jadi boleh buatlah aflaha yuflihu dan aflaha saja. Jadi macam mana sampai jadi muflihun tu? Ini nama dia ismul fa'il, nama pelaku. Wazan nombor 2. Sebagaimana kita belajar itu, kalau wazan nombor 2, cara nak buat dia punya isim fa'ilnya adalah dengan cara macam mana? Cara dia ambil mudhari' yuflihu. Fa'il madhi dia aflaha tadi kan? Aflaha, fa'il mudhari'nya yuflihu. Kena jadikan isim fa'il dia tambah mim depan. Jadi muflihun. Sebut sekali lagi. Muflihun. Jadi kalau muflihun, kalau jumpa ramai-ramai, kalau jumpa tadi muflihun. Muflihun ni ramai. Ini waw ni untuk ramai, tambah sendiri insya-Allah. Alif tambah sendiri kemudian. Tapi yang asalnya adalah muflihun. Itu ismul fa'il. Maknanya. Apa maksud ismul fa'il? Kalau dekat sini maksudnya berjaya, muflihun isim fa'il maknanya orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang berjaya. Seseolahnya dia punya kejayaan tu melekat pada dia. Orang yang berjaya. Baik, itu cara kita nak faham dia punya ismul fa'il. Baik, kita tengok perkataan lain pula. Muflihun. Contohnya perkataan mubashirin. Tengok sekaligus dia punya mu ni, ia punya indikator dia, mu. Mu ni maksudnya orang ism fa'il tu, mu. Kalau tak panggil mu mu buat. Mubashirina. Kita dapat cakap mubashirin. Pertama sekali kita kena trace dia punya kata dasar dia. Ba shim ra. Tambah mu depan. Itu isim fa'il. Mu. Isim fa'il. Ada sabdu kat tengah ni. Kita boleh agak sendiri. Ada sabdu kat bawah ni. Maknanya dia ni isim fa'il. Ini perkiraan kita dalam kepala kita lah. Ini maknanya dia isim fa'il daripada wazan nombor 3 ni. Ada sabdu ni. Itu. Jadi fa'il madhi dia apa agak fa'il madhi dia? Fa'il madhi dia apa? Bashara. Mesti ada sabdu tengah. Fa'il madhi dia bashara.
yang fi'il bahasa Arabnya bukan benda. Kalau kita interview orang belajar bahasa Arab, okey baik, mubasyirin isim fa'il baru. Isim fa'il daripada fa'il apa? Fa'il mana? Cuba sebut fa'il dia, perbuatan dia. Basyara. Salahlah. Salahlah basyara. Kenapa? Kalau kita kata basyara, dah naik nombor satu lah. Kita mesti dia kekalkan dia punya apa nama ni? Wazan tu. Izan kalau wazan dia basyara, mubasyirin, maknanya dia pada wazan ni adalah basyara, yubasyiru, isim fa'ilnya apa dia? Mubasyirun. Mubasyirun. Tapi dalam Quran mubasyirin sebab penambahan ini adalah untuk jamak. Kemudian insya-Allah kita akan baca kemudian ini insya-Allah. Mubasyirin. Jadi daripada perbuatan nombor 3 iaitu basyara, fi'il mudhari', yubasyiru jadi mubasyirun. Itu cara dia. Cara dia. Begitu juga perkataan mulaqu contohnya. Ini pelik perkataannya. Mulaqu. Mulaqu ni tengok mu depan saja. Kita boleh agaklah dia ni ismul fa'il. Walaupun tak semua. Mulaqu. Jadi min ni kita buang. Lepas tu lam qaf. Lam qaf. Lam qaf apa katanya tu? Dia kata dasar dia lam qaf. Wa ni untuk ramai. Jadi apa kata dasar dia katanya? Alif ni kata dasar dia benda imbuhan ya. Lam qaf ya. Lam qaf ya dia punya perbuatan ni daripada wazan nombor apa? Nombor 4. Laqa. Cuba kita pergi dengan kata dasar lam qaf ya ni. Lam qaf ya. Cuba tengok. Lam qaf ya. 181 181 181 Nah ini dia. Ini dia. Maknanya tadi wazan nombor apa dah? Wazan nombor 4 tadi kan? Wazan nombor 4 tadi kan kita kan? Wazan nombor 4 tadi tu. Laqa. Fa'il mudhari' yulaqi. Jadi mulaqu. Jadi di wazan nombor 4. Dengan mana agaknya? Ini wazan nombor apa? Yang pertama tu? Yang pertama nombor 1. Ini wazannya wazan fa'ila. Nombor 1. Yang ini wazan nombor alqa. 2. Laqa. Ini nombor 4. Saling bertemu. Laqa. Cuba jadikan isim fa'il. Laqa. Fa'il mudhari'nya. Yulaqi. Isim fa'il. Mulaqi. Sebut sekali. Mulaqi. Mulaqi kalau tambah dengan waw, jadi mulaqu lah. Mulaqu rabbihim. Al-Quran kan? Orang-orang yang bertemu dengan Tuhan. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dalam Quran dalam surah Al-Baqarah insya-Allah mulaqu. Baik. Nombor 5 pula yafta'ilu. Mufta'ilun. Cuba tengok perkataan ni. Jom. Mukhtalifun. Mukhtalifun alwanuhu kadzalik fi Quran Karim. Mukhtalifun. Bila kita tengok sekaligus perkataan ini mukhtalifun, yang pertama sekali yang kita kena trace ialah dia punya kata dasar dia. Nak pastikan bahawa kita tahu dia punya dekat mana jatuhnya, dia punya wazan mana jatuhnya. Jadi kata dasarnya ialah kha, lam dan fa, dan penambahan ta di tengah ni adalah wazan nombor 5. Ingat gitu je. Wazan nombor 5. Cuba keluarkan fa'il madhi dan mudhari' bagi isim fa'il ni. Cuba keluarkan. Cuba buat bayangan. Ikhtalafa fa'il mudhari' yakhtalifu. Sekali lagi. Ikhtalafa yakhtalifu. Isim fa'il dia fahuwa mukhtalifun. Hakada. Tambah waw mukhtalifun. Diambil dari fa'il mudhari' wazan nombor 5. Dia ambil kat sini ya. Jadi kalau ikhtalafa yakhtalifu, kalau orangnya mukhtalifun. Itu cara dia insya-Allah. Jadi nak dapatkan makna dia pergi kepada fa'il nak jumpa dia punya makna dia, pergi kepada kata dasar dia dulu. Kha, lam, fa. Ini sama insya-Allah. Kha, lam, fa. Muka surat 100. Buka kita kamu kita. Muka surat 100. Muka surat 100. Kha, lam, fa. Ini dia.
Oh, banyaknya sebenarnya khalafanya. Maknanya banyak. Jadi kita nak tahu makna dia tu tadi, kalau kita jumpa perkataan mukhtalifun tu, nak dapatkan makna dia, kalau pergi straight mukhtalifun, mustahil, takkan ada punya. Takkan ada punya. Jadi kita kena tolak dulu perkataan mukhtalifun ni. Dia adalah isim fa'il, wazan nombor 5. Wazan nombor 5 apa bunyinya? Ikhtalafa, fa'il mudhari'nya yakhtalifu. Baik, jadi dia adalah wazan nombor 5, jadi ikhtalafa. Mana ikhtilafanya? Mana ikhtilafanya? Ini khalafa nombor 1. Akhlafa nombor 2. Khallafa 3. Ikhtalafa 5. Ini tepatnya. Ikhtalafa. Makna dekat sini adalah ikhtalafa, berbeza, berselisih. Ikhtalafa. Jadi kalau kita ubah pada isim fa'il, mukhtalifun, apa makna katanya? Yang berbeza. Yang ni lah, yang lah. Karena tak semesti orang. Pokok pun yang berbeza juga. Pokok ni, pokok mukhtalifun alwanuhu, mana warna berbeza. Kalau kita kata orang yang berbeza, macam orang juga. Memang digunakan untuk orang juga. Tapi digunakan untuk benda-benda lain juga. Jadi kalau mukhtalifun tu boleh makna yang berbeza. Kalau orang, orang yang berbeza. Kalau benda, yang berbeza. Ataupun yang berselisih. Itu maknanya. Kena ubah sikit lah makna kat sini. Itu memang orang belajar bahasa Arab memang itu. Kena buat macam tu, terpaksa lah. Dia takkan jumpa cari perkataan yang dicari tu. Takkan jumpa punya. Melainkan dia kena ada ilmu sikit lagi. Nama dia ilmunya lah. Ilmu ubah-ubah ni. Ilmu wazan-wazan. Dia kena ada juga insyaAllah. Contoh perkataan lain. Munfatirun. Tengok sekaligus insyaAllah. Munfatirun. Ada mim depan tu. Ada mim depan tu menunjukkan dia ni adalah ismul fa'il munfatirun. Daripada wazan nombor apa katanya? Kata dasarnya adalah fa, ta dan ra. Ada nun. Jadi munfatirun. Oh, wazan nombor 6. Agaknya apa dia punya fi'il madhi dia? Daripada yanfatiru. Fi'il mudhari'. Fi'il madhinya? Infatara. Sekali lagi insyaAllah. Infatara. Fi'il mudhari'. Yanfatiru. Fahuwa munfatirun. Cari perkataan infatara tu. Bisa jumpanya. Kamu hanya senaraikan fi'il madhi saja. Fi'il mudhari' takkan senaraikan, melainkan wazan nombor 1. Jadi kalau kita pergi kepada munfatirun tu, 163 ya. 163. 163. Baik. Mana munfatirun? Kita cari munfatirun, tak? Munfatirun. Mana munfatirun? Tak ada munfatirun. Tak ada munfatirun kan? Cari kau fatara. Mana munfatirun? Tak ada banyak, Masya Allah. Kamu tak lengkap ke apa? Bukan kamu tak lengkap. Maklumat kita belum lengkap lagi. Maklumat kita ialah munfatirun tu adalah ismul fa'il yang diambil daripada wazan nombor 6. Iaitu infa'ala yanfa'ilu. Jadi dia adalah infatara yanfatiru menjadi isim fa'il munfatirun. Jadi perkataannya adalah infatara lah. Pergi kepada infatara. Inilah infatara. Infatara fa'il mudhari'. Yanfatiru isim fa'il munfatirun. Itu dia. Retak, pecah. Munfatirun. Oh, menarik juga ni kata dasar perkataan belajar ni. Fatara ni maksudnya pecah. Kalau fitrah maksudnya mula-mula cipta. Mula-mula cipta. Mula-mula cipta. Fatara. Sebab fitrah kan? Tafattah. Tak apa tu apa? Futur. Maknanya? Futur. Maksudnya futur. Maksudnya futur. Letak. Fitrah. Fitrah asal. Sebab apa kita panggil Aidil Fitri katanya? Agak-agaknya lah. Tak apalah selengan kita ya. Penat kaedah ni kita melainkan sini pula. Agaknya kenapa kita panggil Aidil Fitri? Sebab dia balik kepada pecah tu lah. Pecah tu. Break. Break fast. Break apa? Break puasa. Aidil Fitri. Sebab apa kita panggil iftar? Iftar tu. Buka puasa kita panggil iftar. Tapi sini juga. Sebab kita pecahkan puasa kita. Iftar. Aidil Fitri datang ke sini ya. Dia boleh makna asal ciptaan, dia boleh makna puasa, buka. Macam ada penafsiran orang tu ya.
Kita panggil sarapan pagi itu dalam masalah dipanggil fatur. Daripada sini juga. Fatur. Kita panggil fatur. Kalau tengok dalam kamu harap ni, kamu hasal mana beretak, pecah. Iyalah sebab bahasa dia breakfast. Apa nama ni, apa bahasa Inggeris tu? Breakfast kan? Breakfasting mana dia pecah tu. Masya-Allah. Ini kat sini boleh belajar insya-Allah. Infatara maksudnya pecah ataupun retak masya-Allah. Boleh belajar kat sini. Baik. Pecah ataupun retak. Fitrah. Okey baik. Itu maksud yang apa nama ni fatara tu. Jadi perkataan infatara tadi tu, saya sambung jadi selingan tadi tu. Munfatirun maknanya yang terjemahnya. Oleh kerana kat sini munfatirun tu. Jadi kalau dapat infatara, kena pergi kat infatara. Infatara maknanya retak kan. Tapi kalau munfatirun kat sini bermaksud yang retak. Kalau orang yang retak. Kalau apa namanya, kalau benda langit retak, langit yang retak. Ia boleh jadi sifat tadi. Sifat ataupun jadi ismul fa'il. Baik. Kita ambil perkataan lain insya-Allah yang mutaqabilin. Mutaqabilin. Agaknya apa agaknya dia punya? Ini isim fa'il. Macam mana kita tahu dia isim fa'il agaknya? Mu. Jadi kata dasar dia adalah qaf, ba dan lam jatuh kepada wazan nombor, iaitu taqabala. Jadi wazannya adalah tafa'ala. Fa'il mudhari'nya yatafa'alu. Silap ni atas. Yatafa'alu. Orangnya mutafa'ilun. Apa bawah? Mutafa'ilun. Jadi taqabala yataqabalu, jadi mutaqabilun. Ramai-ramai mutaqabilina. Tak apa insya-Allah. Nanti kita pergi ke yang ni pula. Ini tengok insya-Allah yang wazan nombor 8. Baik, tengok perkataan ni. Perkataan al-mutakabbiru. Al-mutakabbiru. Baik, kita terus tengok insya-Allah mutakabbiru. Dia punya mu tu menunjukkan dia ni adalah, ini menunjukkan ismul fa'il. Daripada wazan nombor apa? Takabbara. Nombor 8. Tafa'ala. Jadi apa fi'il madhinya agaknya? Takabbara. Dia ada dalam takabbara kan? Sombong. Takabbara ataupun besar diri. Membesarkan diri. Mutakabbir maknanya orang yang membesarkan, mutakabbirin. Tapi nama Allah Subhanahu Wa Taala ada mutakabbir. Mana bukan maknanya orang yang sombong ataupun Tuhan yang sombong. Tuhan yang maha besar. Daripada perkataan Kaaba, yang mempunyai kebesaran, yang mempunyai keagungan, mutakabbir. Itu dia. Al-mutakabbir. Dan nak cari dalam kamusnya, kita kena cari perkataan kata dasar kaf, ba dan ra, pergi wazan nombor 8. Okey, jom sama tengok insya-Allah. 174 ya. 174. Okey baik. Takabara, kabara. Ini ada sedikit penambahan ya. Cuba tambahkan dalam buku tuan-tuan insya-Allah. Muka surat apa ni? Muka surat 174 ya. Kita ada wazan tertinggal satu. Maklumlah manusia yang buat insya-Allah. Jadi gini, kabura ini wazan nombor 1, akbara nombor 2, kabbara 3, istakbara 9. Tambah satu lagi di antara kabbara dengan istakbara ni, takabbara. Takabbara wazan nombor 8. Maksudnya takabbara ni maksudnya sombong. Satu lagi ialah maknanya mempunyai keagungan dan kebesaran. Itu dia. Kalau untuk Allah Subhanahu Wa Taala al-mutakabbir, yakni mempunyai keagungan dan kebesaran. Kalau kita mutakabbir, manusia sombonglah. Sebab manusia mana ada kebesaran, ada keagungan, patutnya tak ada. Kalau kita ada, maknanya kita buat takabbara. Syaitan tatakabbara fihi. Tatakabbara fiha. Al-Quran Karim. Fakhruj innaka minas saghirin. Al-Quran kata kan? Al-Quran itu. Surah apa tu insya-Allah tu? Tatakabbara fihi. Rujuk balik Quran insya-Allah. Jadi kat sini duduknya. Takabbara maknanya sombong. Satu lagi slash mempunyai kebesaran, mempunyai keagungan Tuhan maksudnya, Baik. Itu dia. Jadi ada tambahan sikit lagi insya-Allah sini ya. Kabbara, di antara kabbara dengan istakbara. Baik.
Itu dia. Jadi al-mutakabbiru, ya. Al-mutakabbiru. Jadi ini ismul fa'il daripada fa'il madhi takabbara wazn nombor 8. Takabbara ya takabbaru fahuwa mutakabbirun insyaallah. Fahuwa mutakabbirun. Yang akhir sekali insyaallah, akhir sekali. Al-mustaghfirina. Al-mustaghfirina. Cuba keluarkan insyaAllah. Al-mustaghfirina. Panjang perkataan ni. Mungkin ini perkataan yang paling panjang dalam Quran rasanya. Panjang sungguh. Panjang-panjang sungguh ni. Berapa perkataan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya, asyarah. 10 huruf dalam tu. Masya Allah. Panjang ni, paling panjang ni ya. Al-mustaghfirin. Tetapi kata dasar dia hanya 3 je. Iaitu ghain, fa, ra. Baik. Mustaghfirin. Mu itu menunjukkan dia ni adalah ismul fa'il. Mustaghfirin. Isim fa'il daripada wazan nombor 9. Apa bunyinya wazannya? Istaf'ala yastaf'ilu. Jadi istaghfara yastaghfiru fahuwa mustaghfirun. Fahuwa mustaghfirun. Ramai-ramai mustaghfirina. Orang-orang yang meminta ampun. Apa beza dalam Quran Karim kalau kita jumpa kan? Kita jumpa dalam Quran, ada dalam Quran tu wahum mustaghfirun. Dalam Quran kan? So, ada kadang-kadang tu fa'il mudhari'. Wahum yastaghfirun. Ada fa'il mudhari', kadang-kadang tu guna fa'il madhi, fa'il mudhari'. Apa signifikan penggunaan fa'il madhi, kadang-kadang tu fa'il mudhari', kadang-kadang dia guna isim fa'il. Kalau isim fa'il menunjukkan bahawa orang tu memang dia punya sifat istighfar tu sentiasa ada pada dia. Seseorang dah jadi kerja dia dah. Mustaghfirin, maknanya biasa amalan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tapi kalau jarang-jarang sekali astagfirullah tu yastaghfirun. Guna fa'il mudhari'. Kalau dah lama tak istighfar, dulu istighfar kan taklah guna fa'il madhi, istaghfaru. Contohnya. Dia punya apa panggil? Signifikan penggunaan tu. Subhanallah. Wabil asharihum yastaghfirun. Wabil ashari, di waktu sahur mereka itu yastaghfirun. Maknanya benda tu dia buat selalu tapi dia taklah maknanya melekat pada dia. Maknanya buat kadang tu tak, kalau buat gitulah maknanya wabil asharihum yastaghfirun. Kalau kata wabil asharihum mustaghfirun, dia jadi benda tu dah melekat. Dia punya signifikan makna tu ada. Baik. Itu signifikan apa nama panggil apa makna ataupun sebalik makna bagi perkataan isim fa'il tu. Contohnya perkataan katakan, contoh perkataan kita ambil satu perkataan contohnya daripada wazan nombor 4. Contohnya allama, allama fa'il mudhari'. Allama maksudnya mengajar kan? Allama, mengajar. Fa'il mudhari' dia yu'allimu maksudnya mengajar. Allama dah mengajar dah. Wa 'allama adama al-asma'a kullaha. Yu'allimuna an-nas as-sihra. Ya, dalam surah Al-Baqarah tu tiba-tiba kata muallim. Huwa muallim. Muallim itu dia dah jadi masuk isim maksudnya mengajar tu dah jadi kerja dia dah. Jadi kita ana muallim. Maksud kita tahulah dia tu kerja dia memang mengajar. Pagi petang mengajar kerja dia. Melekat pada dia perkataan tu. Tapi kalau kata ana uallim, maknanya kita kata dia mengajar. Mungkin dia buat kerja lain, kita sambil je mengajar tu. Contohnya gitulah. Jadi perkataan itu ataupun perbuatan tu tak melekat pada dia. Tak melekat. Jadi istilah dia tu dipanggil subut, lekat. Kalau yang fa'il mudhari' dia panggil tajaddud. Tajaddud tu maksudnya benda tu berlaku tak berlaku. Berlaku tak berlaku. Dia boleh apa nama ni? Baik, itu yang dikenali sebagai ismul fa'il. Apabila kita tengok pada Quran Karim, tak apalah kita sebagai ni, sebagai apa nama ni, kita punya praktikal ni, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Ada isim fa'il? Tak ada. Kita faham tu. Mulki, ini bukan isim fa'il. Tu mu kat depan tu. Mu kat. Tapi ini bukan mu ni, ini mu original ni. Ini bukan mu isim fa'il ni. Sebab kalau kita buang mu tu, dia ada 2 je, lam dan kaf. Tak ikut dia Quran ni ada 3. Bukan maksudnya. Senang aje. Tak mesti semua mu tu dia ada isim fa'il. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihra. Yu'allimun. Fa'il mudhari'. Ini fa'il mudhari'. Ini bukan isim fa'il lagi ni. Yu'allimuna an-nas as-sihra.
wa ma unzila 'alal malakaini. Malakaini isim fa'il kan? Bukan isim fa'il, bukan. Isim fa'il mesti ada mu untuk wazan nombor 2 dan seterusnya. Dan kalau wazan nombor 1 masukkan alif pada fi'il madhi, ya. Harut, marut. Ini bukan isim fa'il, bukan nama orang. Bunyi macam isim fa'il tak? Kalau isim fa'il dia jadi harit. Dia jadi harut. Ya, contohnya lah. Dia macam tu je kita buat latihan insya-Allah. Wa ma yu'allimani min ahadin. Tengok. Hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina. Ini apa ni? Bidarrina ni. Tengok tu. Wa ma hum bidarri. Ba tu maknanya ba ni ba harfu jar. Ba mana? Ba zaidah. Ba ni tak apalah, ba ni tak masuk ba. Perkataannya adalah dor. Maknanya apa katanya kata rasa dia? Apa katanya? Sebelum kita pergi kepada dia punya penggunaan dia. Dia punya perkataan dia dad ra, dua ra. Dad ra. Apa kata kita pergi kepada kamusan kita tu? Tengok macam mana? Keluar perkataan tu. 139. Dad ra. Macam mana nak cari perkataan tu ya? Tak sengaja saya bawa perkataan yang rumit sikit, perkataan lain senang jelah ni saja dia jumpa ni. Okey perkataannya. Mana katanya? Cuba cari perkataan dor. Ni perkataan apa tadi? Wa ma hum bidarrina bihi. Apa perkataan ni? Kat mana duduknya? Mana duduknya perkataan tu katanya? Tak apalah, ini rumit sikit, tak apalah, jadi jangan jumpa tapi sajalah Kalau jumpa dia kita tahu insya-Allah. Dia perkataan dia lahir daripada dia tak ada sini, tak ada kat sini. Cuba bilang wazan dia. Darra, wazan nombor apa? Wazan 1. Darra 4, wazan nombor 4. Fa'ala nombor 4. Ittarra Ifta'ala nombor 5. Ifta'ala nombor 5. Baik. Okey baik, cukup tu. So, mari mana datangnya perkataan darrina? Mari mana agaknya? Mana marinya? Ataupun apa dia punya jenis perkataan tu? Apa agaknya? Fa'il madhi. Tak mungkin fa'il madhi sebab ada ba kat sini. Fa'il mudhari'. Sebab tadi ada ya depan. Tak ada. Jadi dia bukan perbuatan. Tapi itu dia apa? Dia isim. Isim apa katanya? Isim fa'il kita belajar tadi. Isim fa'il wazan nombor 1. Isim fa'il betul. Ini yang pelik sikit ni saya tunjuk sajalah, yang lain senang jelah. Tapi ada juga yang susah sikit yang macam nilah. Darrina, sebut sekali darrina. Dia adalah ismul fa'il, nama pelaku. Maknanya orang yang apa tu? Orang yang ini wazan nombor apa katanya? Kalau wazan nombor apa ada alif kat sini? Wazan nombor 1, iaitu jatuhnya pada darra. Fa'il mudhari'nya yadurru. Untuk membuat isim fa'il maknanya berbahaya kan? Kita nak kata memberi bahaya, yang bahaya ataupun mendatangkan bahaya, ya. Gitulah darra ni. Nak terjemah Melayu susah sikit. Darra ni orang yang membahayakan. Jadi kita kena buat macam ni. Macam mana nak buat isim fa'il dia? Cara dia? Untuk wazan nombor 1 guna fa'il madhi. Tambahkan alif. Cuba sebut sekali. Darrun. Ini lain sikit sebab dia sadu tu. Kalau ja'ala, ja'ilun. Khalaqa, khaliqun. Darra, panjang ra, panjang dal. 6 harakat tu kalau ikut tajwid tu. Mak apa tu? Mak apa dia panggil tu? Lupa pula tajwid. Tak apalah, cek balik lah. Tanya guru tajwid insya-Allah. Darrun. Itu apa harakat tu katanya tu? Kalau ikut dia punya. Dia macam Fatihah punya tu. Waladdall. Dallun itu isim fa'il. Dad lan lam. Isim fa'il wazan nombor 1 dallin. Wazan nombor 1. Maknanya orang-orang yang sesat. Yang ni pula orang-orang yang membahayakan. Itu dia. Jadi perkataannya wa ma hum bidarrina, dan tiadalah syaitan itu ataupun sihir-sihir itu
mendatangkan bahaya. Boleh, maknanya tidaklah mereka yang buat sihir itu, macam mana nak kata ya? Tidaklah, dia bukan perbuatan. Dan tidaklah mereka itu orang-orang yang mampu mendatangkan kemudaratan. Itulah. Orang yang mendatangkan bahaya. Dan tiadalah mereka itu orang-orang yang mampu mendatangkan bahaya dengan sihir itu kepada sesiapa, melainkan dengan izin Allah. Itu yang maknanya. Orang-orang ahli sihir itu, mereka itu bukanlah orang-orang yang boleh mendatangkan mudarat dengan sihir itu, melainkan dengan izin Allah. Itu namanya ismul fa'il. Yang bawah ni, wa ma yadurruhum wa fayata'allamuna minhu fayata'allamuna ma yadurruhum. Yadurruhum ni, ini fa'il mudhari. Daripada fa'il mudhari ni, fa'il madhi ni ialah darra. Fa'il mudhari ni yadurru. Yang ni lah, yang tadi darra yadurru. Tapi yang atas ni bukan fa'il madhi, bukan fa'il mudhari. Dia adalah ismul fa'il yang diambil daripada darra tadi tu. Darra si fa'ilnya darrun. Ikutlah dia punya wazan macam ni ya. Dalla, dallun. Kalau ramai dallun, dallin. Ghairil maghdubi alaihim walad dallin. Panjang ni. Ini mak apa? Mak yang dipanjangkan sampai 6 harakat lah. Allahu akbar, masyaallah. Lupa pula yang tadi. Tak apa. Kadang-kadang tu lupa nama mak tapi panjang betul. Tak apa juga. Nama tu lagi lah. Okey, baik. InsyaAllah boleh tu insyaAllah tu. Begitulah kita tengok ya. Tengoklah. Ini isim fa'il. Fayata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu. Ada tak isim fa'il? Tak ada. Tak ada. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Tak ada. Tak ada. Ya ayyuhallazina amanu. Ini tak ada kan ni. Wa qulu zurna wasa'mu walil kafirin. Hanya ada isim fa'il daripada fa'il mudhari' yakfuru. Kafir. Izan automatik kita nak tahu makna dia, pergi kepada kafara, wazan nombor 1. Ini perbuatan dia. Kafaru kan? Orang-orang yang kafir, kafirun, kafirun. Baik. Ma yawaddu alladziina kafaru min ahli kitab walal musyrikin. Ini isim fa'il musyrikin. Dalam Quran ni kan banyak isim fa'il ni. Kalau faham nampak ni. Cuba keluarkan fa'il madhi. Kita nak pergi tepat. Tolak dia tu fa'il madhi dia. Cuba. Kita pertama sekali tengok dia punya ada mu tu menunjukkan dia ismul fa'il. Ismul fa'il. Ini ismul fa'il daripada wazan nombor 2 ke bawah. Nombor 1 tak mungkin. Nombor 2. Agaknya nombor 2, nombor 3, nombor 4 agaknya. Nombor 2. Kalau nombor 2 dia punya af'ala yuf'ilu. Jadi dia adalah asyraka yusyriku fahuwa musyrik. Ramai-ramai musyrikin. Itu ke asyraka tu. Kita tengok sama-sama insya-Allah. Kita punya ni kesal apa? Asyraka ya. Shin rakaf kan? 129. 129. InsyaAllah aja. Mana katnya kita ni? Ini syaraka syaraka. Kata dasar ada 400 kali dalam Quran insya-Allah. Asyraka, ni wazan nombor apa? Asyraka? 2. Syaraka 4. Istaraka tu 5 ya. 5. Agaknya perkataan musyrikin itu datang daripada mana katanya? Datang daripada asyraka, musyriki. Macam mana tahu tu? Sebab dia musyriki. Ini adalah daripada wazan nombor 2. Fa'il mudhari'. Asyraka, fa'il mudhari' dia. Yusyriku, isim fa'il. Musyrikun. Orang-orang yang. Jadi orang-orang yang mensyirikkan. Asyraka. Menarik juga ni perkataan yang kata rasa syaraka ni. Sebab bahasa Melayu atau bahasa Inggeris panggil, bahasa Melayu panggil syarikat. Syarikat orang putih panggil share. Tapi buat kongsi ya.
S-A-R. Itu share tu. Bahasa Inggeris panggil share. Dia ambil dari situ juga. Saham tak ada kat sini. Saham tak ada kat situ. Okey, tak apa. Itu asyraka ya. Itu daripada musyrikun daripada perkataan asyraka. Isim fa'il daripada wazan nombor 2. Kita tahu gitu tu. Sebab bila kita nak cari makna dia, kita akan pergi kepada wazan nombor 2 tu. Kita akan letakkan perkataan ini. Okey, musyrikin. An yuna min rabbikum fallahu yakhtassu bi rahmatihi yakhtassu fi bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ada tak isim fa'il kat sini? Tak ada. Jadi isim fa'il tu kita kena perhati insya-Allah. Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ada tak? Tak ada. Ayat seluruhnya alam ta'lam anna wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tak ada. Tak ada juga. Tak apa, kita pergi perlahan. Ambil biasanya dia ada di akhir-akhir biasanya. Sadiqin. Itu isim apa tu? Itu isim fa'il. Isim fa'il. Orang yang. Kadang-kadang orang yang. Ini orang-orang yang. Macam mana tahu orang-orang ramai tu? Yanu ni. Macam mana tahu? Yang tu sebab ni isim fa'il ni. Maknanya makna nak tahu. Makna nak tahu. So makna kita kena pergi kepada fi'il madhi. Wazan nombor 1 ya. Sadaqa. Jadi kita akan pergi kepada fi'il madhi itulah cara dia. So kita pergi kepada sadaqa. Sebab dia tu jatuh pada isim fa'il daripada wazan nombor 1. So wazan nombor 1 maknanya direct ambil sadaqa. So kita pergi kepada wazan nombor 1. 1 3 4. So duduknya adalah sedekah. Kat sini duduknya kan. Wazan nombor 1 jadi. Sedekah. Jadi kalau orang yang benar, sadiqun. Ramai-ramai sadiqun, sadiqin, sadiqun. Orang-orang yang jadi kat sini orang yang benar, orang yang berkata benar, jadi orang-orang yang berkata benar. Jumpa dalam Quran lagi. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Contoh dalam Quran kan? Musaddiqan. Itu isim fa'il kan? Cuba kita dengar tu. Musaddiqan lima baina. Isim fa'il. Musaddiqan. Daripada sedekah ni. Jadi kalau sedekah maknanya akui, benar. Mengesahkan. Al-Quran diturunkan sebagai musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurat wal Injil. Jadi Quran itu adalah yang mengesahkan, yang mengakui benar, yang mengesahkan kitab-kitab yang berada pada zaman dia tu, iaitu Taurat dan Injil. Jadi musaddiqan. Yang ni macam mana nak jadikan isim fa'il ni? Tasaddaqa. Ni wazan nombor apa tu? Wazan nombor? Ini wazan nombor 8. Cuba jadikan dia punya isim fa'il. Tasaddaqa, fa'il mudhari', yatasaddaqu, jadi mutasaddiqun. Orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang innallaha yuhibbul mutasaddiqin. Innallaha yuhibbul mutasaddiqin. Orang-orang yang mu tu menunjukkan orang-orang yang mutasaddiqin. Kadang-kadang tu kita baca bahasa Arab ni, kadang-kadang tu kan. Kadang-kadang tu lah. Kita boleh agaklah makna dia, tapi kadang tu kita jumpa dalam Quran mutasaddiqin. Kita tahu dah perkataan tu mutasaddiqin tu daripada wazan perbuatan daripada wazan nombor 8. Tasaddaqa. Cuma mu tu maknanya orang. Kita dapat terjemah dah tu. Mim maknanya orang yang. Ya nun di akhir tu ramai-ramai. Orang yang ramai-ramai, orang yang apa Tengoklah kamus tu, jangan pergi kepada sedekah. Ada yang kata mutasaddiqin. Perkataan tu atau perbuatannya asal daripada mana? Asal daripada sedekah. Tak kena lah. Kita tanya dia, mutasaddiqin tu, perbuatan tu daripada perkataan apa? Dia kata, mutasaddiqin tu daripada perkataan sedekah. Salah. Sebab sedekah dia pergi naik atas. Makna dah apa lain kan? Jadi maknanya kat sini lah. Mutasaddiqin berasal daripada tasaddaqa yatasaddaqu fahuwa mutasaddiqun. Ramai-ramai mutasaddiqina innallaha yuhibbul
Ad-diqin. Itu cara dia kita nak faham ismul fa'il. InsyaAllah senang je insyaAllah Cuma ada beberapa tempat yang kita kena belajar sikit. Muhsinun. Cuba keluarkan fi'il madhi dia. Apa dia? Fi'il madhi penting sebab fi'il madhi tu asal dia. Muhsinun. Ismul fa'il daripada wazan nombor bukan nombor 1. Bukan nombor 1. Persoalan gini. Muhsinun ni isim fa'il daripada perbuatan apa? Daripada perbuatan apa? Senang-senang sangat sebab tak ingat nombor lagi tu ya. Daripada perbuatan apa? Daripada perbuatan ahsana yuhsinu fahuwa muhsinun. Kalau orang ramai muhsinun atau muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itulah, ini isim fa'il. Isim fa'il. Kalau orang suruh kita buat isim fa'il boleh tak? Aslama. Cuba jadikan isim fa'il bagi aslama. So, tengok. Ini wazan nombor 2. Af'ala. So, nak jadi isim fa'il dia kena buat pada fa'il mudhari'. Jadi, af'ala yuf'ilu muf'ilun. Jadi, aslama muslimun. Ramai-ramai muslimuna atau muslimina. Alhamdulillah, itu je. Ada beberapa masalah yang timbul untuk kita buat isim fa'il ni, terutamanya apabila berkaitan dengan perkataan yang ada gandaan. Contohnya darra tadi ya. Tadi dia panjang dia. Dalla, dalli. Ada juga ada permasalahan lagi ialah apabila dia ada huruf illah. Huruf illah tu kita akan bincang minggu depan insya-Allah. Lama tak bincang tu. Kita akan tumpu kepada isim fa'il yang melibatkan huruf illah. Dia akan ada pelik sikit bunyinya. Tapi dia masih ikut wazan lagi, tapi oleh kerana dia ni huruf illah ni dia ada banyak pengecualian, jadi dia akan ada sedikit adjustment. Sebab perkataan-perkataan Arab yang ada huruf illah mewakili lebih kurang 30% isim fa'il yang ada huruf illah. Nak tak nak kita kena belajar juga huruf illah ni. Baik, insya-Allah setakat ni saja malam ni. Jadi Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman 'ala 'ilmina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thank you.